Jika bercinta jangan hanya ikut rasa, guna akal, guna fikiran, berwaspadalah. Sesal dahulu pendapatan, kemudian tidak berguna. Terlajak tindakan berenang. Disebut-sebut peribahasa, habis manis sepah dibuang. Usahlah begitu hendaknya terlanjur bercinta. Borak Dahsyat, Pakatan Harapan plus UMNO, fantasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, kita kembali lagi ke sesi Bual Bicara Borak Dahsyat Anjuran Studio Jalan Kapar, yang akan kita ke udara bagi membincangkan pelbagai topik-topik terkini, topik-topik semasa yang sentiasa relevan untuk diangkat sebagai diskusi supaya ianya dapat menjadi satu bahan topik di kalangan rakyat, kerana pada akhirnya ia akan menjurus kepada corak pentadbiran sesebuah negara, terutama khususnya Malaysia pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan menampilkan dua orang panelis. Biasa kita bawa yang memang dalam parti. Hari ini kita berbeza sikit sebab dia katanya Pakatan Harapan dengan UMNO, jadi kita bawa orang UMNO. Sebelah kiri saya yang berbahagia, Datuk Zaharin Muhammad Yassin, penulis bebas dan juga merupakan ahli UMNO. Apa khabar Datuk? Apa baik? Bersedia malam ni dijemput? Siap. Terima kasih kepada Datuk Zaharin. Ya, dan yang hujung sekali, yang berhormat Datuk Abdullah Sani, ahli Parlimen Kapar, juga merupakan ahli Majlis Pimpinan Pusat Parti Keadilan Rakyat. Okey Datuk Sentiasa steady, sentiasa dahsyat. Dahsyat ni biasa. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita melihat kepada tajuk pada hari ini, ianya kalau kita kira merupakan satu idea yang timbul dalam tempoh 1 atau 2 bulan kebelakangan ini, yang awalnya digerakkan di atas usaha untuk mengembalikan mandat yang sepatutnya hak Pakatan Harapan dan juga mandat yang telah diberikan kepada rakyat. Kan, kemudiannya ianya dilihat sebelah pihak yang menggerakkannya adalah Pakatan Harapan. Kemudian baru-baru ini setelah timbul isu di Perak baru-baru ini, kita dapat lihat bahawa ianya bukan tepuk sebelah tangan. Rupa-rupanya Presiden UMNO sendiri yang telah mencadangkan bahawa akan mungkin timbul satu jajaran politik baru yang akan diperkenalkan dalam mutakhir politik yang akan mendatang. Jadi untuk kita bercerita tentang isu ini, ianya hanya terhenti di Perak atau apakah statusnya, dan adakah ianya akan berpindah ke negeri Johor? Kita tidak tahu bagaimana pola politik itu akan berjalan. Jadi untuk hari ini kita kembali untuk membicarakan tentang logik atau tidak Pakatan Harapan ini bersama dengan UMNO. Sama adanya ianya adalah realiti yang mungkin boleh diusahakan, atau ianya sekadar fantasi, sekadar ilusi yang kita sekadar orang kata untuk sedap dengar je, tapi pada akhirnya tak ke mana pun. Jadi untuk pusingan pertama, sebagai mukadimah, realiti atau fantasi, saya nak bertanya dengan yang bagi Datuk Zaharin dulu lah. Kan? Kita tamu kita kena mulakan dengan tetamu. Kita nak bertanya dulu. Dengan pola perubahan Datuk, naratif politik baru dalam negara, yang Datuk lihat idea kerjasama ni, adakah ianya adalah kerjasama legit ataupun sekadar nak test power UMNO je sebenarnya? Bagaimana Datuk melihat? Silakan. Dia kerjasama ini dia bergantung kepada garis perjuangan masing-masing, kemudian doktrinnya. Jadi kalau doktrinnya antara PKR atau PH ni dapat dijamin oleh Pakatan Harapan. Doktrin UMNO apa? Very simple. Iaitu kerana agama Islam, kerana bangsa Melayu, keduanya 3 bahasa Melayu, keempat raja-raja Melayu, kemudian itu hak istimewa Melayu. Kalaulah 5 doktrin UMNO ni dilihat pada PH tidak bertentangan, boleh bekerjasama. Kerana PH dan UMNO ni mempunyai satu doktrin bersama. Jadi soal yang bangkit sekarang,
banyak orang kata bagaimana UMNO boleh kerjasama dengan PIS. Saya rasa tak ada apa masalah. Sebab UMNO ini pertama dia perlu untuk kesinambungan berkuasa itu. Walaupun dia tak jadi Perdana Menteri, dia berkata. Jadi soal yang bangkit sekarang di kalangan rakyat jelata, kenapa UMNO masih lagi duduk dengan satu parti yang ditubuhkan melawan UMNO? Untuk mematikan UMNO. Mematikan UMNO. Berbeza dengan PKR. PKR itu dulu ditubuhkan bukan kerana nak membunuh UMNO. Kalau kita baca senario 98, wujudnya Parti Keadilan Nasional, kemudian bertukar nama PKR, tidak ada satu kenyataan mereka nak membunuh UMNO. Begitu juga DAP. Dia belum pernah buat kenyataan kalau saya berkuasa, saya akan membunuh UMNO. Tapi PBN pernah melakukannya. Jadi saya selalu berhujah kalau kita menyokong Anwar Ibrahim dengan menyokong Tan Sri Muhyiddin, kalau saya ditanya, saya kata saya pilih Anwar Ibrahim. Kerana Anwar tidak ada niat nak membunuh UMNO, nak membubarkan UMNO. Tapi Muhyiddin ada untuk membunuh UMNO bagi menggantikan parti PBM dia. Itu saja. Jadi kalau kita lihat bagaimana Datuk menyentuh awalnya bahawa PKR tubuh bukan nak lawan dengan UMNO. Bukan nak matikan UMNO. Lawan ya, kita dah daripada 98 kita lawan. Tapi bukan untuk matikan UMNO. Tetapi untuk kita lawan Mahathir, ketika itu. Tetapi Datuk ada menyentuh tentang garis perjuangan dan doktrin agama Islam, bahasa, raja-raja dan sebagainya. Tapi itu jugalah yang sering dimainkan oleh UMNO untuk itulah doktrinnya. Kan? No Anwar, no DAP kerana DAP sekian. Jadi macam mana cerita tu? Itulah. Apabila dia menyebut no Anwar dan no DAP, satu benda yang pelik. Kerana DAP ni, dia sebenarnya tidak ada sebab untuk dikatakan no Anwar, no ni. Kerana Anwar ni dia lawan Mahathir, tak lawan UMNO. Hanya UMNO ni kerajaan, dia kena lawan lah sebab dia dah wujudkan parti. DAP ni pula, saya rasa UMNO kata DAP ni, di mana salah? Kalau DAP ini, 5 doktrin tadi dia menentang, dia menentang agama Islam, menentang orang Melayu bukan ni, secara official. Kalau cakap politik, pedulikanlah. Saya lebih suka perkara itu dicakap dalam bentuk polisi, dasar dia. Kalau ada wakil rakyat, ada orang DAP kata ini Melayu tak ada, bukan ketuhanan, Islam tak mestinya jadi agama, itu cakap politik. Yang kita kena terima secara terbuka, kita hujah balik dia. Tapi tidak menggambarkan DAP itu, contoh dia lah. Ada wakil rakyat DAP merogol orang. Kita pun ada ketua menteri yang pernah cuba nak merogol orang dari UMNO. Jadi soal rogol ni soal kecuaian dia. Perangai individu. Bukan keseluruhannya. Jadi ini yang saya kata dah, itu bukan isu politik. Itu terus dibuat. Tindakan yang sewajar mengikut undang. Saya suka untuk menyentuh tu. Saya akan tanya berkenaan sebab saya ada semak beberapa muat naik daripada Facebook Datuk tentang DAP ni chauvinis atau tidak, tentang terlalu perkauman atau tidak, dan ada juga elemen gerakan, parti gerakan di situ. Tapi kita berehat, tunggu dulu yang tu. Saya nak tanya dengan Datuk Abdul Hassani dulu. Tanya. Datuk, soalan yang sama. Melihat pada pola perubahan pola naratif politik, adakah katanya Pakatan Harapan bersama UMNO, realiti atau fantasi, adakah cadangan ini dikutarakan legit ataupun sekadar nak test power je? Datuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih sahabat saya Datuk Zarin bersama saya dalam borak dahsyat ni yang menjurus kepada Pakatan Harapan plus UMNO. Seperti mana yang umum tahu dalam piawaian kita ataupun dipanggil manifesto kita ataupun kita punya slogan dalam Pakatan Harapan ini mempertahankan negara ini, negara resmi agama Islam dan ketuhanan Melayu dan raja-raja. Dan itu telah menjadi satu kekuatan spiritual yang kami ada dan kami pegang sampai ke hari ini, tidak terlari pun dalam landasan yang telah pun diwartakan sebagai objektif perjuangan yang sebenar. Dan begitu juga dengan UMNO. Persoalan hari ini ialah antara berlaku pertindihan pandangan dan juga serangan itu, dia banyak menjurus pada peribadi, tidak kepada parti. Dan parti ini sebenarnya, parti UMNO ni ialah parti yang diasaskan atas sifatnya sebagai bangsa Melayu. Begitu juga dengan lain-lain parti pada peringkat awal.
dan keadilan juga ditegakkan atas pertama keadilan, kedua kebenaran dan kesesamaan dan mempertahankan perlembagaan. Dan ini yang kita lakukan sampai ke hari ini. Sebab itu kita tidak boleh, kita tidak khianat kepada setia kawan. Dan kita tidak pernah memikir untuk mengucuk ataupun menguburkan parti-parti lain, terutama sekali UMNO yang kita lihat persaing kita. Tapi dalam proses kita nak mempertahankan keadilan dan perlembagaan itu sesuailah dengan UMNO. UMNO sendiri dalam perlembagaannya, perkara objektifnya ialah untuk mempertahankan keadilan dan hak itu yang dibawa oleh pemimpin UMNO pada asalnya. Sebab itu pun datuk nenek mak bapak saya pun oleh UMNO dulu, dan termasuk saya dulu. Waktu itu. Kisah lama. Tapi oleh kerana hendakkan keadilan, hendakkan kebenaran dan hendakkan kesesamaan, dia menentang kezaliman, maka tubuh keadilan. Saya masuk keadilan sebabkan sifat itu dalam objektifnya. Maka tidak lari daripada landasan asal. Sebab dia, bolehkah UMNO duduk dengan Pakatan Harapan dijadikan coalition untuk mentadbir negara dalam keadaan waktu ini negara disemakkan dengan penyelewengan, rompakan, mengunggah harta negara dalam keadaan konflik yang tak patut berlaku. Sekarang ini sudah tidak ada hala tuju ataupun tidak ada nawaitu. Apa yang hendak diproseskan oleh kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu saya yakin dan saya percaya di kalangan ahli UMNO yang ingin melihat negara itu terbina dan diselamatkan itu akan bersetuju untuk kita menggarapkan kekuatan, menumpukan kepada soal negara yang keadaan kritikal waktu ini dengan pembuangan kerja yang berluasa hampir melepasi 1 juta, dengan kewangan negara yang begitu mengucup sehingga percukaian hanya boleh kita kutip sekadar 61% dalam keadaan negara yang tak tahu hala tuju ke mana. Betul, saya percaya di kalangan pemimpin UMNO dan ahli-ahli UMNO juga berfikiran begitu untuk menyelamatkan keluarga mereka, anak cucu mereka, sahabat handai mereka dan rakyat dalam negara ini yang memerlukan kebangkitan untuk kita mempertahankan hak ataupun negara itu dikembalikan balik pada landasan yang betul. Datuk, kalau untuk sentuh, saya peringkat awal Datuk ada kata kita lawan parti, kan? Kita tidak menyentuh yang banyak sekarang ni menyentuh pada individu, bukan kepada parti tu, bukan soal nak mematikan parti. Tetapi Datuk, tidak dapat tidak, parti tu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin itu juga. Dalam keadaan sekarang, UMNO masih dilihat kuat terpalit dengan imej kleptokrat yang kita juga bawa dulu, kan? Dan orang yang sama juga masih memimpin, kan? Jadi macam mana Datuk melihat, dan baru-baru ni Kunan kan, Tengku Adam Tengku Mansur juga dah didapati bersalah. Jadi macam mana situasi ini untuk menjurus pada kerjasama? Saya pegang pada prinsip begini, UMNO itu tak salah. Yang salah itu adalah pembawakan kepimpinan. Itu berbagai-bagai. Ada pemimpin yang bukan saja UMNO, dalam pengkhianatan PKR itu sendiri, apabila mereka melakukan pemunggahan, merompak harta negara, dia tak kira kepada parti sebenarnya. Sekarang kita nak pertahankan parti dan pemimpin itu bertukar ganti. Kalau sekiranya dia tidak melaksanakan tanggungjawab setelah berakhir janji, terutama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya yakin dan dengan secara automatik ahli itu akan menolak mereka. Begitu juga dengan kesalahan. Kesalahan itu tidak dalam PKR, dalam DAP, dalam UMNO, dalam PAS itu sendiri pun masalah tu ada. Yang berlaku kepada kepimpinan itu memang tak boleh siapa pun nafikan. Memang terujuk. Dan apa yang saya nak garis pandukan ialah apa tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan ahli kepada komponen-komponen tersebut melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Itu penting. Sebab itu saya mengambil kira bahawa yang pertama yang kita nak fokus sekarang ini ialah coalition ini boleh dilakukan dengan satu saja. Niat kita nak mempertahankan agama, bangsa dan negara kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Bagi yang sedang menonton, boleh terus like, boleh kongsikan ke grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, kat mana saja supaya sesi diskusi pada malam ini maklumatnya dapat sampai kepada semua.
Dan dalam sesi ni kalau Datuk ke dengan YB ke kalau ada nak bertukar pandangan ke, boleh, tak ada masalah, boleh mencelah. Okey. Jadi saya nak sentuh kepada perkara yang saya sebut tadi tentang parti gerakan juga dilihat sebagai elemen yang terbesar sebenarnya, tetapi dikambing hitamkan adalah DAP. Itu antara perkara yang selalu dimuat naik dalam Facebook Datuk. Soalan saya mudah, simple. Apa yang masalah sangat untuk UMNO bersama dengan Pakatan Harapan? Apa yang menjadi masalah sangat? Contohnya di Perak, untuk menjatuhkan Datuk Seri Faizal Azumu tu memerlukan undi daripada DAP. Kalau DAP katalah tak bersetuju, maka UMNO sekarang masih lagi tidak dapat menjadi Perdana Menteri Besar. Jadi apa jadi masalah sangat nak kerjasama tu? Dia punya masalah sekarang. UMNO ni bergerak dalam satu ideologi yang tak ada dalam ilmu politik, iaitu nasionalis Melayu. Nasionalis Melayu ni menghantui UMNO. Dari itu apabila dia dengan DAP ni, saya dah jelaskan, kalau ada orang Melayu yang dimomokkan DAP ni parti daripada PAP Singapura, saya nak beritahu, parti PAP Singapura itu pun UMNO pernah bekerjasama. Waktu zaman Malaysia tu. Pernah bergabung di Singapura antara UMNO dan PAP itu. Dan PAP ni, dia tahun 64, dia bertanding di bangsa. Jadi Tengku masa itu cukup terasa tak selesa kerana Rizalnya walaupun bertanding satu, PAP melalui Dewan Naik menang di bangsa. Jadi pada pandangan Tengku masa itu, ini akan memberi ancaman kepada politik Malaysia kerana sahabat dia MCA. Dari itu antara puncanya dikeluarkan Singapura itu ialah atas dua faktor. Pertama, Lee Kuan Yew tak mau membuang perkataan jawatan dia Perdana Menteri. Dia tak nak balik ke asal jadi Ketua Menteri. Dia nak kekal Perdana Menteri. Yang keduanya, apabila nasihat Tengku supaya PAP jangan bertanding di Malaysia pada pilihan raya tahun 64 telah tidak diikut oleh Lee Kuan Yew. Tetapi lepas itu tumbuh jadi DAP. DAP ini memanglah satu parti yang dibentuk bagi meneruskan satu agenda perjuangan Malaysia-Malaysian. Dan Malaysia-Malaysian ini, dia bukan diwujudkan kerana China. Kerana dia diwujudkan kerana doktrin DAP itu sosialis. Jadi dia nak sama rata. Jadi saya selalu mengatakan, dasar ekonomi baru itu sendiri, ialah Datuk, adalah pandangan dan asas sosialis. Dari itu kalau UMNO kata, oh saya tak bersetuju dengan DAP, bukan kerana Cina itu. Cina itu hanya propaganda ya. Tetapi UMNO ni parti bangsawan. Dari turun-temurun lepas Tengku Razak, Mahathir, Pak La Najib. Bangsawan. Jadi parti bangsawan ni memang dia feudal. Dia takut sangat rakyat ini akan jadi raja. Jadi digunakan DAP ni sebagai perkara yang mengelirukan. Dan ini dibawa oleh Dr. Mahathir selama 22 tahun. Mendoktrinkan pada orang Melayu DAP ni macam. Soalnya sekarang yang perlu ditanya dengan orang UMNO, kalau Dr. Mahathir boleh peluk, boleh bercium dan boleh mengakui dengan DAP dia boleh jadi Perdana Menteri, apa hal dengan UMNO ni? Maksudnya orang yang dah berpuluh tahun mendoktrinkan begitu, orang tu dah boleh peluk. Boleh peluk. Kan? Itu yang kadang-kadang saya tidak faham argumen pemimpin UMNO ni terhadap soal DAP ni, no DAP ni. Dan begitu juga no Anwar. Di mana basic dia yang no Anwar, no DAP? Wahal Anwar tak ada apa benda pun. Kalau dia sama dengan seorang yang semburit tu, dia sudah didakwa. Dah lepas dah. Dah bersih dah. Dia dah diputihkan. Maknanya sesalah. Itu hal dia. Bukan hal parti PKR ni. Yang masih bersemburit ada di situ. Itu sebab semburit dia sokong. Dia kalau semburit lalu dia sebagai seorang menteri ke orang, dia kena bangun sebab dia kanan. Jadi ini kadang-kadang ada kecelaruan di dalam mentaliti pemimpin UMNO itu sendiri yang melihat bahawa dia tidak nampak yang mana musuh sebenar dan mana kawan sebenar dia tak tahu. Jadi kalau yang Datuk sebut tadi, awal pun sebut tentang prinsip yang perlu dipegang, 5 perkara, beberapa perkara tentang Melayu apa semua tu kan. Yang juga dimainkan bahawa tentang Malaysia. Itu yang jadi momokkan, takut sangat nak bersama. Dasar ekonomi baru itu sendiri Malaysia. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Malaysia lah.
menyusun semula masyarakat Malaysia. Maknanya yang kaya tidak terus bertambah kaya, yang miskin boleh ambil peluang. Maknanya pembagian rezeki Pencegahan. lah. Jadi UMNO itu sendiri walaupun tidak menyebut slogan Malaysia, tetapi mengamalkannya, dan malah zaman Najib disebut One Malaysia. Sama Apa juga. tu One Malaysia tu? Dia akan itu Malaysia. Jadi memohkan mengatakan DAP nak mengamal. Lagipun very simple lah. Sekarang DAP ada dalam Dewan Negeri, ya Muhammad. Dewan Parlimen 42 orang. Kita bagi 60 kursi, dia akan menang. Boleh perintah ke tak boleh perintah? Tak boleh. Jadi macam mana yang argument takut sangat? Ya kan? Kalau Lim Guan Eng selama 22 bulan jadi Menteri Kewangan, ada benda yang dia buat itu Lim Guan Eng dan kerajaannya direstui oleh Mahathir. Takkan Lim Guan Eng seorang-seorang. Takkan kita ada Perdana Menteri 2 orang, satu nama Dr. Mahathir, satu nama Lim Guan Eng. Jadi mestilah mendapat restu. Pertama, kabinet. Kedua, dia dah berunding dengan Dr. Mahathir. Dan masalahnya Dr. Mahathir tidak pernah membuat kenyataan perkara yang dibuat oleh Lim Guan Eng itu dia tidak bersetuju. Walaupun sekarang dia tidak lagi jadi Perdana Menteri. Sedangkan pada waktu itu kalau dilihat agak bercanggah, Ya. kabinet boleh buat keputusan Ya. untuk apa? Dibatalkan sebarang keputusan kan. Jadi kalau kita lihat kat sini, Malaysia ke itu hanya sekadar jenama. Jenama yang tidak jauh beza pun dengan dasar ekonomi baru, tidak terlalu jauh beza pun dengan satu Malaysia. Ya. Lebih kurang kan. Jadi untuk soalan itu, saya suka untuk berbalik kepada Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Jajaran politik baru. Kan bila kita sebut tentang Pakatan Harapan dan UMNO, itu dah memangnya jajaran politik baru. Jadi kalau kita sentuh kat sini, adakah secara tidak langsung dia apabila kita mencadangkan jajaran politik baru itu, dia telah menidakkan kekuatan Pakatan Harapan dan sebenarnya memberi gambaran bahawa Pakatan Harapan tidak relevan setakat ini dan sudah tidak kompeten untuk memenangi hati rakyat. Sebab itu UMNO kena bersama. Adakah ada masalah dalam Pakatan Harapan? Dia begini, berlakunya awalan daripada proses kemelut yang berlaku hari ini ialah pengkhianatan. Dan rakyat bagi pun atas tiket yang diserahkan kepada kerajaan waktu itu ditanggungjawabkan kepada Pakatan Harapan. Dan begitu juga dengan bila berlakunya perkhianatan itu sendiri, maka hancurlah kerajaan ini. Dan UMNO pun ada pengkhianatan. Dan kita jangan nafikan pengkhianatan inilah yang membuatkan kerosakan yang telah dimandatkan rakyat kepada kita sebagai kerajaan dan pemimpin. Dan inilah yang saya lihat sebagai satu perkara yang mengembalikan balik mandat rakyat dalam kedudukan negara ini memerlukan kerajaan yang kukuh, yang berobjektifkan satu, untuk membina semula negara. Itu satu daripada slogan yang dipegang oleh semua komponen yang memikirkan untuk menyelamatkan negara. Jadi dalam proses ini, saya yakin UMNO pun berfikir begitu. Sebab itu saya tidak langsung dalam segi kerjasama ini, dalam coalition ini tidak boleh terwujud. Sebab saya fikir bahawa pemimpin wajib memikirkan faedah dan kebajikan rakyat. Waktu ini rakyat dalam keadaan yang sengsara. Bagaimana kita hendak memastikan negara ini kita selamatkan. Dan keadaan yang lebih teguh seperti mana di Perak. Sultan telah bertitah dalam memproseskan demokrasi itu, mestilah kerajaan yang kukuh, yang kuat. Jadi dengan coalition ini, kerajaan ini akan kuat. Tumpuan kita ialah untuk memastikan rakyat yang tidak ada pekerjaan, kita berikan pekerjaan. Yang miskin, kita bantu. Pendidikan, kita akan naikkan taraf pendidikan. Infra, kita akan dalam proses untuk memastikan infra itu berada dalam posisi yang boleh memanggil ataupun menyediakan kepada pelabur-pelabur. Dan inilah antara perkara-perkara yang tidak boleh kita nafikan. Dengan tidak ada kerajaan yang kukuh. Sebagai contoh, seperti mana yang berlaku dalam bajet baru ni. Dan kita juga minta moratorium. UMNO juga minta moratorium dilanjutkan. Kita nakkan EPF diberikan kepada semua pencarum. Menteri cakap dalam Dewan, 8 juta akan menerima habuan berkisar dalam 70 bilion. Tetapi bila EPF keluarkan statement, hanya kumpulan M40 je yang layak. Kemudian mereka yang pemegang lebih daripada 10 ribu dalam kolom kedua pertama itu yang membolehkan mereka itu dapat keluarkan uang. Proses terlalu ketat. Sehingga kan akhirnya EPF kata 20 bilion.
Mana betul ni? Menteri Keuangan adakah dia menipu dalam Dewan? Dan ini adalah tuntutan yang bersekali dengan parti-parti yang saya lihat boleh bekerjasama. UMNO minta demikian, kita minta demikian, kita menolak jasa, UMNO juga menolak jasa, kita menolak gerakan komoditi, bergerak komoditi, kita pun tolak gerak komoditi. Maka atas landasan itu. Persepakatan yang dizahirkan dalam debat. Dan untuk buat keputusan, memanglah UMNO duduk dalam Pakatan Nasional, kerajaan. Dia mesti sokong kerajaan. Tetapi ada longgokan pandangan kedua. Kalau Pakatan Nasional tidak melaksanakan tuntutan itu berada dalam luar daripada bajet, mereka akan keluar daripada Pakatan Nasional. Ini dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib Razak sendiri. Dan saya membolehkan berpandangan bahawa keadaan yang terdesak dalam rakyat yang sengsara ini, sifat atau hati perut lah dipanggil, manusiawi lah dalam kepimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan dan juga UMNO itu nampaknya ada seiring. Bila seiring, saya melihat kegusaran itulah yang mencetuskan gagasan yang kita panggil coalition government. Itu saya nampak. Daripada idea itu. Yeah. So kalau kita menyentuh Datuk Zahrin, saya baca kebelakangan ni, Datuk macam agak panas dengan Ketua Penerangan UMNO. Jadi hari ni saya nak sentuh tentang Ketua Penerangan UMNO. Jadi Saudara Syarif Hamdan selepas live di Facebook bersama Ketua Pemuda PAS, sebelum itu dia pernah bersiaran bersama dengan Tan Sri Anwar Musa. Jadi daripada Tan Sri Anwar Musa, dia telah dari hasil perbincangan tu dia telah menggariskan 3 objektif. 3 option, 3 pilihan untuk UMNO ambil. Okey. Kemudian senyap di situ. Selepas itu ada sesi bersama Ketua Pemuda PAS. Selepas sahaja sesi bersama Ketua Pemuda PAS, antara muat naik Syarif Hamdan adalah yang menyentuh bahawa boleh dipertimbangkan semula option ketiga. Jadi option pertama adalah BN masuk pilihan raya sebagai Barisan Nasional. Kedua, masuk pilihan raya sebagai campuran Muafakat Nasional. Saya pun dah tak tahu tu. Muafakat Nasional ke Perikatan Nasional ke Barisan Nasional. Itu option kedua. Dan option ketiga adalah bersama Pakatan Harapan. Jadi beliau menegaskan bahawa mungkin perlu dipertimbangkan kembali option ketiga itu. Jadi UMNO nak ke mana sebenarnya tu? Kalau kita tengok 3 option itu, yang mana UMNO untung? Yang UMNO untung ialah dengan Pakatan Harapan. Di mana datangnya untung tu? Pertama, kalau Pakatan Harapan, Perdana Menterinya Anwar Ibrahim. Maka Anwar Ibrahim itu akan menjadi Perdana Menteri dalam usia 77 tahun. Kalau dia 77, kita baca. 10 tahun lah. 87 dia pun down lah. Dah tua, orang pun tanda. Jadi, dalam masa Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri, UMNO boleh membina kepimpinan baru. Kerana UMNO ni punya keadaan sekarang tidak ada pelapis. Masalah. Yang jadi soalnya sekarang, apabila ada option, maknanya you tak ada kejujuran. You authority sebagai Ketua Penerangan. Sepatutnya perkara itu tidak dicakap oleh seorang yang berstatus Ketua Penerangan. Kerana you pun sendiri ragu dengan Perikatan Nasional. Tak tahu nak buat apa. You dah tak suka dia. Bini awak ni, tapi malam kamu tidur satu katil juga. Kan? Ini satu masalah besar juga ni. Kan? Jadi pada saya, option terbaik sekarang untuk mencari gabungan baru. Pertama macam sekarang, UMNO dengan PAS dah jelas bahawa mereka muta'ahkan UMNO. Satu masa UMNO ni akan kena cerai. Dengan Perikatan Nasional ada ijab kabul dia sebab dia bergabung secara berdaftar. Jadi maknanya dia dengan PBM ini bukan muta'ah. Dia sudah shake hand, sudah terima nikahnya. Jadi bagaimana pemikiran seorang isteri yang telah dimuta'ahkan, yang anytime boleh ditinggalkan. Yang mana waktu tu PAS bersungguh katanya Muafakat Nasional, tiba-tiba PAS yang pergi lagi. Dengan Perikatan Nasional. Jadi soalnya sekarang ni, kecelaruan inilah menjadikan pengundi, orang Melayu, rakyat jelata termasuk orang Cina tak faham apa yang sebenarnya UMNO nak cari ini. Sebenarnya sekarang kita kena baik. Saya feedback balik pada tahun 2018. Saya pegang kepada prinsip itu.
Kenapa UMNO kalah? Pertama, UMNO kalah, macam saya dah tulis dalam Facebook. Apabila KYNDB naik, Najib tak pergi cah Jolo. Apabila Anwar Ibrahim bangkitkan isu perwajar dan terperangkap dalam penyelewengan dalam perjalanan, Mahathir pergi charge Eric Chia, maka dia terlepas. Ini kesilapan Najib. Kerana patutnya Najib masa itu cah Jolo tu, supaya benda tu tenggelam. Tapi dia tak ada. Dia tak buat apa-apa. Jadi soal yang saya nak bangkitkan sekarang, kalau UMNO ni nak kuat, kena belajar pada 2018. Kenapa kita kalah? Kerana kita masa itu mindset rakyat, dan yang akan datang pun begitu, ya berlakunya pilihan raya, diorang bukan nak menubuhkan kerajaan. Diorang nak pilih seorang Perdana Menteri. Kita ni sekarang ni sudah masuk satu era macam politik Amerika, politik Indonesia, memilih seorang presiden, memilih ketua kerajaan. Tidak lagi memilih parti untuk membentuk kerajaan. Dari itu, apabila 2018 antara Najib yang terpalit dalam kes Jolo, YNDB dengan Mahathir punya serangan dengan reputation 22 tahun, dengan UMNO tak mampu untuk melawan Mahathir sehingga lari daripada nothing to hide, kan? Maka rakyat memilih Dr. Mahathir walaupun umurnya dah 94 tahun. Kerana itu adalah pilihan Perdana Menteri yang terbaik. Jadi ada orang tanya, kalau dia sudah dipilih rakyat, kenapa dia tak jawatan? Saya telah menjawab soalan ni. Banyak orang tak faham, ya. Saudara, ya. Dr. Mahathir letak jawatan itu, itu sebab saya tak bersetuju dengan kerajaan sekarang kerana ada politik sinduaranya. Iaitu, Dr. Mahathir letak jawatan semata-mata hendak menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Simple as that. Simple. Kerana dengan dia letak jawatan, semua itu bubar. Dan PBM keluar, buat drama, keluar. Sehingga sekarang ni, Dr. Mahathir tubuhkan pejuang. Hanya semata-mata nak mengaburkan rakyat bahawa peletakan jawatannya dulu tidak ada kaitan dengan menghalang Anwar itu jadi Perdana Menteri. Sebab kalau dia jujur dengan apa yang dia kata Anwar pengganti kita. Sejak bila Abang dia jujur kan? Dia dah patut dah. Dia yang Muhammad dah patut masa letak jawatan tu bawa Wan Aizah. Kerana Wan Aizah hanya isteri Anwar Ibrahim. Untuk mengekalkan Pakatan Harapan itu. Tetapi dia tak bawa, dia hantar surat dan tak menghadap dia di Pertuan Agong. Mengikut saya dengar desas-desus di kalangan orang dalam raja-raja Melayu ni pun amat murka lah terhadap tindakan Dr. Mahathir itu yang tidak pergi menghadap Pertuan Agong untuk menyembahkan dia nak letak jawatan. Dia hantar surat dia macam berhenti kerja kat majikan dia lah. Jadi yang ini banyak orang tidak faham bahawa apa yang berlaku sekarang lebih merupakan satu konspirasi untuk tidak menjadikan Anwar. Wahal Anwar dah sampailah ke tahap kalau Mahathir letak jawatan bagi Dr. Wan Aizah sekejap, mungkin dalam setahun ke 6 bulan ke, lagipun Dr. Wan Aizah masa itu sudah hilang jawatan presiden. Presidennya masa itu ialah Anwar Ibrahim. Jadi dia takut begitu. Maknanya apabila dia pengganti itu Anwar Ibrahim. Inilah dia. Sekarang ini, orang Melayu, ini Malay government. Ini kerajaan Melayu. Semua Melayu, tak ada Cina pun. Ada Cina pun daripada MCA dengan MIC. Tetapi, kita tengok sekarang, penyelewengan demi penyelewengan. Secara terbuka, projek di Kedah, ada mak Menteri Kewangan, ada anak Perdana Menteri, dan hari ini terdedah semua maklumat dia. Jadi, apa lagi? Jadi UMNO ni stand dia terhadap corruption ni macam mana? Itu yang kita nak tanya. Jadi masalahnya, saudara moderator, ialah UMNO ni tak ada stand terhadap korupsi ni. Jadi adakah dia nak meneruskan budaya rasuah ni? Kan? Jadi saya tengok, wahal UMNO tak menjawab pun. Itu sebab perkembangan-perkembangan terakhir ni, sekarang ni, agak down UMNO ni. Jadi kalau UMNO down, apa kita nak buat? Kena bergabung lah. Itu ya. Jadi kalau kita dapat bergabung dengan PH, dia akan merangsang untuk menaikkan balik imej UMNO. Bagilah Anwar dan UMNO jadi Timbalan Menteri. Itu sebab saya tidak bersetuju
UMNO menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri. Kalau UMNO menuntut timbalan Perdana Menteri, maknanya UMNO sudah terikat. Macam dah redor lah. Sudah masuk perangkap. Dan itu memang kehendak dia. Kalau UMNO tunggu terserak, Muhyiddin akan umumkan siapa-siapa dalam UMNO jadi timbalan menteri. Jadi dah jadi timbalan menteri, mana boleh menentang. Jadi sebab itu yang marah sangat. Sebab kalau kita tengok, saya baru ni tengok tentang satu forum dialektika yang menemukan ketua pemuda UMNO dengan ketua penerangan UMNO dengan ketua penerangan keadilan. Yang disentuh adalah yang ketua penerangan UMNO lah, dia kata kalau nak tubuhkan satu kerajaan, satu jajaran politik baru, dia mesti berteraskan multiracial. Tapi dengan keadaan sekarang, tak multiracial pun. Kan? Tapi dia masih boleh di situ. Jadi kita tak tahu kenapa. Mungkin itu ada penjelasan dia lagi. Dan tadi, tentang penjelasan bagaimana Tun Mahathir meletak jawatan. Kita keadilan dah lama dah cakap. Kan? Ini wayang ya, sandiwara. Tapi ada orang masih terlalu husnuzon katanya. Tak percaya. Mengatakan bahawa ini adalah sebab itu, sebab ini. Kita keadilan dah clear. Itu hanyalah sandiwara dan hari orang UMNO sendiri. Orang UMNO sendiri dah nampak benda tu. Jadi Datuk, saya nak sentuh dengan keadaan apa yang dah berlaku. Dulu alasan untuk bersama Mahathir pun macam tu juga. Demi rakyat. YB. Semua demi rakyat. Ini untuk kita bina semula negara lah, itulah ini. Hari ni nak dengan UMNO pun sama juga. Demi rakyat. Untuk bina semula negara. Keadilan ni tak serik-serik ke? Untuk YB dulu. Dia tak serik-serik ke keadilan ni? Kenapa sanggup mengambil risiko itu berbanding menggarap semua kekuatan yang ada dalam Pakatan Harapan, fokus betul-betul, tak perlu dindong-dindong dan go for PRU 15. Datuk. Saya faham. Sebab itu peringkat awal ni, bila saya dapat maklumat yang mengatakan Mahathir semua menyekat Anwar menjadi Perdana Menteri, antara orang yang tahu awal ni saya. Saya serang Mahathir, saya serang Tun Daim, waktu saya pemilihan serang Azmin, dan ketika itu parti melihat saya ni sebagai seorang pendahaka. Seolah-olah menidakkan coalition, kerjasama antara Mahathir dengan Anwar. Tetapi pada waktu itu, saya dah dapat signal awal. Dan saya serang Mahathir itu sebab saya tahu perancangan itu dah bermula. Dan untuk yang apa yang Datuk Zarin cakap tadi, memang berlaku. Terbukti. Dan Mahathir meletakkan dirinya seolah-olah dia di inaya. Muhyiddin, inaya dia. Sebenarnya terberak. Dia yang buat semua ni. Dia cuma alasan dia nak menyekat Anwar menjadi Perdana Menteri. Sekarang ni dia nak keluar, dia nak buatkan Grand Coalition. Grand Coalition apa Grand Coalition ni? Jadi dia nak memasakkan politik orang-orang Malaysia ni supaya dia ni seorang penyelamat. Saya nak beritahu, 22 bulan dia menjadi Perdana Menteri. Apa yang dia buat? Perjanjian dia dengan agreement yang telah dipersetujui, dia langgar. Dan dia tahu kalau Anwar naik sebagai Perdana Menteri, legasi politik dia lenyap. Dengan dia tahu kerana modal insan yang diutamakan untuk melahirkan kerajaan dan negara yang efisien dan produktif itu mesti lahir daripada rakyat itu sendiri, bukan dengan membina menara berkembar, terbang. Kita sudah menganggap kita sudah pembangunan mental yang kuat yang kita negara yang maju. Tidak. Kalau kita tidak menghapuskan rasuah, penyelewengan, merompak duit negara, kalau kita tidak menyekat yang demikian, maka negara ini akan berada dalam keadaan yang menjunam ke dalam gaung. Sebagai contoh, Datuk, saya maklumat yang Datuk maklumkan tentang vaksin yang dibeli daripada Belgium sendiri, yang membeli vaksin 33 juta penduduk rakyat yang sama syarikat, sama nilainya 33 juta. Malaysia ni pula diberitahu bahawa vaksin yang kita beli 10 juta tu nilai dia 3 bilion. Jadi mana 23 juta rakyat Malaysia lagi nak dapatkan vaksin? Apakah akhirnya nanti vaksin itu akan kita letakkan kepada private sector? Sedangkan itu tanggungjawab kerajaan. Kenapa kita minta bajet COVID-19 ini dinaikkan kepada daripada 17 bilion kepada 50 bilion? Sebab kita nak pastikan kesihatan rakyat itu diutamakan. Bila sihat, boleh pergi kerja, syarikat boleh masuk, dan pendapatan untuk memastikan ekonomi itu berligar dalam market yang begitu meluas, sehingga kan kita ni mendapat pendapatan yang lumayan atas corporate tax itu sendiri. Tetapi tidak berlaku.
Yang kita sekarang ni nak ke mana negara kita ni? Bergeluk sekarang ni. Puak kau ni nak ambil jadi ejen besi. Puak ni nak ambil. Puak tu nak ambil. Akhirnya apa jadi negara ni? Sebab tu kalau Datuk cakap tadi tu, yang diwar-warkan sebelum ini dia kata apa? Ini kerajaan Melayu Islam, Melayu Islam. Kau merompak tu Melayu Islam ke? Kau mencuri tu Melayu Islam ke? Yang kau tidak memikirkan bangsa yang sengsara di bawah ni ratanya orang Melayu. Apa peranan kau sekarang, tanggungjawab kita? Jadi yang saya lihat sekarang ni, ini semua retorik yang nak menguatkan kuasa, nak membeli orang. Kemudian kuasa itu nak mengaut untung di atas keluarga mereka, suku sakat mereka dan sabah handai mereka. Ini yang berlaku. Jadi yang dimaksudkan Datuk, bila saya tanya tak serik-serik lagi ke? Dah kena ngatur. Tak serik. Sebab itu saya cakap terang-terang malam ni. Ni nak dengar UMNO ni. Tak, Saya cakap terang-terang ni. Wallahu billahi. Dia tidak percaya satu persen pun pada Tuan Mahathir. Enough is enough. You make all the blunder and now you say you have to come back. Saya parti keadilan. Saya berdiri atas nama Abdul Hassani. Saya tidak akan menyokong bola apapun pada Tun Mahathir. Tapi berbeza dengan UMNO situasinya. UMNO dia lain. Kita sekarang ni, UMNO ni mempunyai sifat, kita tengok pernahkah UMNO meletakkan sasaran untuk menyerang Pakatan Harapan dalam konteks parti? Tidak. Yang menyerang itu individu lah. Seekor, 2 ekor, 3 ekor. Itu je. Tetapi keseluruhannya, ahli UMNO pun tak tengok negara ini diselamatkan. Betul tak tu? Dan ini juga tidak boleh kita berkompromi. Sebab sekarang ni kita menentu masa depan rakyat. UMNO menentu masa depan negara. Pakatan Harapan juga menentukan masa depan negara. Dan pergabungan ini memerlukan kekuatan politik untuk kita nak memacu ekonomi dan menyelamatkan negara. Jadi saya tengok Datuk Zahari macam tak senang duduk bila soalan tu timbul. Atau Datuk ada pandangan berbeza? Saya tak ada apa pandangan. Hanya saya nak tanya you tadi tanya dia jeran tak jeran. Kan? Payah moderator kena tanya ni. Anwar Ibrahim jeran tak jeran? Apa dia? Macam ni? Anwar Ibrahim jeran tak jeran dengan Dr. Mahathir ni? Itu tak soalan yang itu saya nak. Pasal banyak orang tak faham. Saya boleh cakap perkara ni kerana dalil 50 tu antaranya saya yang masukkan tulisan-tulisan dalam tu. Kerana saya memang dah bergaduh dengan Anwar masa itu. Okay. Jadi kalau tahu nama saya, dia akan buang begitu je. Tapi pakailah nama orang lain, dah arwah pun orang itu. Apa yang saya nak kata, Anwar Ibrahim ni dengan Mahathir ni clash di mana? Di mana penanda aras yang menyebabnya Mahathir perseteruan tu. Perseteruan tu. Banyak budak muda, mungkin dalam fikiran pun tak tahu. Saya nak bagi tahu hari ini bahawa puncanya ialah kerana Anwar menubuhkan tim wawasan. Waktu tim wawasan dibuat 1993 untuk menyingkirkan Cik Ghaffar Babur sebagai Timbalan Menteri, Mahathir tidak terlibat. Yang terlibat ialah Anwar Ibrahim dengan berapa orang menteri. Berapa orang menteri besar yang memberikan sokongan. Di situlah bermulanya pandangan serong. Akhirnya macam saya tulis, Anwar terperangkap dengan jadi pemangku Perdana Menteri. Kemudian Anwar pula punya masalah, pergi bocorkan isu perwaja yang sehingga Pricewaterhouse mengeluarkan audit perwaja memang ada kerugian dan kemudian ada penyelewengan wang. Jadi, kalau ikut kenyataan Ketua Polis Negara, kenapa Mahathir tidak bertindak waktu dilaporkan oleh Tun Hadi Foma waktu pemilihan jawatan 1993? Bahawa ada something yang salah laku moral. Karena dia tak peduli, dia tak percaya. Tun Hanif masih hidup. Boleh jumpa dia. Jadi apa yang saya nak katakan, bahawa 98 itu memang konspirasi. Pertama sekali memang dipersetujui oleh, dilakukan oleh Daim Zainuddin. Tuduhan Anwar kata ini konspirasi dan Daim yang peranan itu tak boleh dinafikan. Memang itulah cerita dia. Nak sambung Datuk cakap tadi tu, kenapa Anwar mengambil tindakan ke atas perwaja? Ya. Diri Anwar itu sendiri tidak boleh melihat depan matanya penyelewengan dan rompakan berlaku dalam dia sebagai Menteri Kewangan. Betul. Dan dia tidak boleh berkompromi. Secara bersekalinya itu melibatkan sahabat pada Perdana Menteri. Betul. Jadi sebagai orang yang ada integriti yang tinggi waktu itu, yang tak melahirkan bangsa Melayu yang ada maruah, dipertahankan.
Dia disuruh ambil tindakan terhadap Eritrea. Dan ini yang dilakukan oleh Anwar untuk mempertahankan hak dan juga kemutlakan rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi tindakan Anwar itu dinampakkan seolah macam orang bodoh. Dia tahu tu Eric baik dengan Perdana Menteri, tapi dia setuju ambil tindakan, dilaporkan kepada pencegahan rasuah waktu itu untuk diambil kata Eritrea pada waktu itu, menunjukkan bahawa itulah Anwar Ibrahim. Susuk tubuh yang tidak boleh berkompromi dengan penyelewengan, rompakan dan kecurian. Itu yang Mahathir takut sangat. Itu yang keluarnya surat kelulusan tanpa apa-apa 160 juta kepada Eritrea. Itu sebab Mahathir sekarang masih lagi dihantui dengan kotak tu. Walau dia dilucukan, dilawakkan ke 7 kotak ke 10 kotak ke yang dibuat kenyataan, kotak itulah sekarang ini tidak ada kepastian. Telah dimusnahkan, telah hilang ataupun sebenarnya tidak wujud. Jadi masalahnya sekarang ini Izam pada berbayang. Izam sendiri tidak menafikan. Jadi itu yang mengejar-ngejar kan. Jadi kita tak tahu kalau kata tak ada ke itu yang menjadi bayangan dia. Tu yang takut sangat. Datuk, jadi saya nak sentuh tentang perkara ni. Kita dah masuk ke pusing yang kedua. Pusing yang kedua, take it or leave it. Yes. Nak ambil ke atau nak move on. Itu perkara simple. Jadi saya nak tanya tentang Datuk. Presiden UMNO kata akan ada jajaran politik baru. Kita dah sentuh peringkat awal tadi. Dan itu disentuh hanyalah sewaktu berlakunya krisis nak lantik siapa jadi Menteri Besar Perak. Itu baru kita dengar secara jelas daripada Presiden UMNO. Jadi daripada situ, namun sampai sekarang kita tak nampak apa move yang katanya jajaran politik baru lah, apa move dia, kita tak nampak yang itu. Dan setiap kali mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, kita yang rakyat biasa ni dah boleh baca dah. Ni UMNO tak ada buat apa pun, keputusan sama je kan. Sama kita dah boleh baca dah. Tak ada something yang surprise tentang cerita yang berkait dengan jajaran politik baru. Jadi Datuk lihat exit plan kepada cadangan UMNO ni di mana? Exit plan-nya berdasarkan kepada surat yang ditulis oleh Zaid Hamidi, ditandatangani oleh Najib Razak yang bersetuju. Jadi, saya rasa Jadi surat tu betul? Surat tu betul, tidak pernah dinafikan. Apa yang saya nak kata, bahawa Anwar tidak berbohong. Dia cukup sokongan di parlimen itu berdasarkan surat daripada Presiden Parti dan juga penasihat parti Barisan Nasional. Jadi apa yang kata, surat itulah sekarang ini masih lagi dalam keadaan tergantung. Kerana UMNO tidak pernah menulis surat balik pada Anwar Ibrahim untuk membatalkan surat itu atau menarik balik surat itu sebagai tidak valid. Jadi soalnya sekarang yang kita kena fikirkan, adakah UMNO nak mempersundalkan Anwar Ibrahim itu? Tak malah. Keras sangat ni. Masa ni borak dahsyat. Ya, kena dahsyat lah kan. Maksud saya disundalkan tu, maknanya dengan surat itu, kerana dibocorkan sebagai ugutan kepada Muhyiddin. Kau tak bagi aku ini, tak bagi ini, aku keluar. Aku akan kerjasama dengan Anwar. Itu maksud saya, disundalkan. Jadi apa yang saya nak katakan, dalam keadaan sekarang ini, surat itu masih ada lagi sebagai ruang untuk perbincangan antara Pakatan Harapan, PS dan UMNO. Dan UMNO kena menentukan, takut dia akan dibuli bukannya oleh UMNO, oleh PAS yang ada 80 kursi, oleh PBM yang ada 6 kursi ini. PBM ni ada 6 kursi tapi jadi Perdana Menteri. Yang lain tu yang kianat je lagi. Yang lain tu tak boleh masuk buku. Sebab tu orang tu datang daripada Jembalang jadi manusia. Kan? Mereka yang nampak. Saya setuju, saya sokong ayat tu. Jadi exit plan-nya Balang tu dijadikan manusia. Itu. Termasuk yang datang daripada PKR tu. Ya. Jembalang juga. jadi exit plan-nya di situ. Sebab Jembalang ni dia boleh jadi manusia. Saya masa budak-budak dulu, Datuk, mak saya cakap, kau ikut Jembalang banyak. Kata mana di Jembalang? Yang jadi manusia tu kadang-kadang Jembalang. Jadi exit plan-nya di situ menunggu Yang di-Pertuan Agong. Begitu. Dia tidak begini. Saya kata kita jangan babitkan Raja Melayu. Itu sebab apabila bajet baru ni, saya menulis satu artikel perlu disokong. Kerana impaknya, kalau kita menolak bajet itu, keburukan tu banyak pada UMNO. Kerana rakyat nak mengharapkan tu, rakyat akan mengharap ini. Tetapi tekanan tu mesti dibuat. Macam saya katalah, 6 orang, termasuk 7 yang bukan ahli parlimen, iaitu Tan Sri Syarif Sama yang didakwa di bawah ni,
Kalau 6 orang ahli parlimen disokong bajet, samalah pergi mengambil kunci untuk masuk penjara Sungai Buloh. Dah 2 orang dah. Najib dah ambil kunci, Tengku Anan pun dah ambil kunci. Tinggal lagi 6 orang, 4 orang lagi. Jadi kita kena tahu mereka ni bagaimana nak eksis, nak keluar. Jadi soal yang pokoknya sekarang, UMNO kena berfikiran waras. Memang sudah berlalu. Berlalu zaman UMNO secara Barisan Nasional boleh memerintah negara ini. Kerana kebrokan dia selama 61 tahun itu. Jadi, apa yang patut dibuat oleh UMNO sekarang ialah mencari partner baru. Kerana partner dia yang bernama PAH pun sudah main jubur dia. Kita sensor itu. Ini borak. Ini bukan official. Ya. Saya nampak begitu. Jadi saya tak boleh komen sebab saya bukan UMNO. Tapi Datuk kan layak komen. Jadi cerita yang itu, maksudnya daripada saya kira yang Datuk sampai itu bukan sekadar pandangan Datuk, tetapi pandangan hasil daripada kajian dan juga pandangan beberapa orang di sekeliling. Dan termasuk pimpinan. OKL, orang kaki lima. Sebab rakyat OKL, katanya jadi ahli UMNO tu, dia bersetuju ni dengan Perikatan Nasional ni, rata-rata. Kita ada satu soalan yang memang khusus kepada situ. Sebelum tu saya nak tanya Datuk, Yang Berhormat Datuk, tentang bila agak lunak daripada pandangan Datuk Zarin, dari segi Pakatan Harapan pula bagaimana? Dari segi penerimaan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, Datuk selalu di Parlimen, selalu dalam mesyuarat MPP keadilan, bersama dalam pimpinan mesyuarat Pakatan Harapan. Bagaimana mood penerimaan kawan-kawan dalam Pakatan Harapan, Datuk? Kita pertama sekali kita nakkan mandat itu diberikan semula untuk kita nak menyelamatkan negara. Kita dalam parti Pakatan Harapan, dalam komponen Pakatan Harapan berpegang teguh pada prinsip iaitu pertanggungjawaban. Dan kita sentiasa memegang falsafah integriti. Jadi kita mengalu-alukan sesiapa yang benar-benar untuk merubah dan menjadikan negara ini negara bermaruah dan terhindar daripada anasir jenayah yang berlaku, mereka dialukan untuk datang kepada coalition. Tidak ada sekata, tidak ada syarat. Yang penting mereka mesti bertanggungjawab dan memikirkan agama, bangsa dan negara itu sebagai asas perjuangan yang kita kena pikul bersama. Itu yang kita pegang pada hari. Maksudnya, Pakatan Harapan sentiasa mengalung-alungkan sesiapa yang nak bersama-sama untuk mereformkan negara ini yang telah bobrok sebegitu luar biasa dahsyat. Tak ada masalah untuk menerima. Tidak ada masalah. Kita mengalung-alungkan. Sebab untuk kita nak memperkuatkan kerajaan, untuk kita nak meneruskan legasi kita sebagai untuk menyelamatkan dan kita bina sebuah negara. Jadi itu adalah mood di dalam Pakatan Harapan untuk menerima kawan-kawan. Lagi satu ni, Yang Berhormat ni dia terlupa kot. Waktu kajian PIS dah tumbang, DAP buat kenyataan, kalau ditubuhkan balik kerajaan, DAP tidak mahu menyertai kerajaan. Maknanya, kerajaan PIS tu balik-balik ke asal, tapi DAP tidak menyertai kerajaan. Jadi soalan kita sekarang kepada DAP, kalau UMNO dan PKR dalam PH ini bergabung, adakah DAP pendiriannya begitu juga, iaitu dia tidak menyertai kerajaan? Itu yang perlu kita mencari jawapan. Itu kita nak perbetulkan. Dia dalam baik DAP, baik UMNO, baik keadilan, kepimpinan atas bawah ini ialah kerataan ahli. Dia ada 3 pasal. Ya. Pasal kedua ni, pertengahan ni, di peringkat-peringkat bahagian, di peringkat itu ada mengeluarkan statement, dakwaan mengatakan tidak bawa dalam kabinet. Tetapi peringkat tertinggi itulah peringkat pembuat dasar. Itu berbeza dengan peringkat pertengahan. Yang kita dengar ni, Datuk, banyak yang kita dengar maklumat daripada pertengahan tu. Daripada pimpinan bahagian-bahagian, kalau Datuk UMNO, kita dalam cabang lah. Jadi, lontaran pandangan itu tidak mewarnai sebenar apa yang dasar parti itu pegang. Okay. Jadi itu sebenarnya tidak membolehkan kita berfikiran bahawa itu adalah statement daripada keseluruhan parti. Tak boleh. Tak boleh generalize. Tak boleh. Okay. Itu juga dengan beberapa pandangan yang berbeza. Dia bertindih. Tapi dalam masa yang sama, apa yang dipegang oleh dasar kerangka tertinggi.
Macam peringkat pertengahan itu banyak sangat pandangan. Negatif, positif, mau, tak mau, boleh, tak boleh. Hari ni saya pergi mana-mana. Semalam pun saya ada jumpa kepimpinan UMNO berjumpa dengan saya. Dia kata, Datuk, what's wrong with it? Kalau kita combine, apa masalah dia? Kita nak selamatkan negara. Jadi yang bercakap ni pun ialah pemimpin tinggi bahagian. Dan saya tak sebutlah nama dia. Tapi apa yang penting ialah kebukaan daripada apa yang ada dalam jiwanya itu. Dia diluahkan kepada saya dianggap musuh pada peringkat pilihan raya. Tetapi boleh dikongsikan untuk satu matlamat. Membina semula negara. Menyelamatkan. Itu secara mudah penerimaan dalam konteks ini. Untuk kawan-kawan yang sedang menonton live pada malam, mungkin kita akan drag beberapa waktu sikit lah. Tak tepat 1 jam. Mungkin lebih sikit sebab tajuk sedap. Jadi nak sentuh tentang soalan yang berkaitan akar umbi tu. Kalau kita lihat bagaimana plot berjalan, sokongan pimpinan UMNO, sama ada yang bergelar YB atau yang memang bergelar pimpinan, kalau kita tengok dia punya pola yang menyokong kepada Muafakat Nasional ataupun PN ni adalah pimpinan yang dia punya base dia berada di Kelantan. Yes. Sebagai contoh. Atau di Terengganu. Terengganu tak nampak sangat lah. Yes, especially di Kelantan. Kalau kita tengok Ketereh, kita tengok Ketua Pemuda UMNO bersungguh sangat. Kan Anwar Musa bersungguh sangat untuk penubuhan Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional. Kenapa? Kalau UMNO dengan PAS bergabung, dia tak payah pening dah dekat Ketereh tu. Tak ada orang dah nak lawan dia. Ya. Mungkin sama juga dengan Dr. Ashraf Wajdi. Dia akan lebih mudah untuk berada di situ. Tetapi kalau kita tengok dari segi satu side lagi, satu pihak lagi, macam mana Puan Zakashi, macam mana Nur Jazlan, macam mana Tan Sri Syarif Samad, ini orang-orang juga yang duduk dalam Majlis Tertinggi UMNO, yang berada dalam Majlis Tertinggi UMNO. Adakah kenyataan yang satu pihak yang saya kata yang berfokus di Kelantan itu untuk menyelamatkan diri berlebih berbanding Survivor Party, itu satu, ataupun yang kenyataan Puan Zakashi, Datuk Seri Puan Zakashi, Nur Jazlan dan Datuk Tan Sri Syarif Samad ni, adakah ini sebenarnya suara sebenar Majlis Tertinggi UMNO dan juga akar umbi UMNO? Datuk? Saya rasa saya tak boleh jawab apa kuasa majlis tertinggi ataupun suara majlis tertinggi, tetapi cakap di akar umbi sekarang, isu yang berlaku dalam UMNO sekarang, bertanding atau tidak dalam kawasan parti peribumi ni, dan khasnya dalam kawasan yang dah jadi jembalang ni. Jadi yang itu tak clear sampai sekarang. Kononnya ini yang kemarahan orang UMNO. Patut basic dia, macam contoh, kalau kerjasama antara UMNO dan PH, jadi ada 11 jembalang lagi, itu hak PAS lah. Hak PKR lah. Tanding lah. Ya kan? Kerana kita kena lihat kedudukan senario pilihan raya akan datang, dia kita konsistenkan dengan 49 PKR kan. Dengan 42, diorang dah ada lebih kurang 41, 11 amanah, ada 90. Jika UMNO dapat bertahan untuk menyapu bersih termasuk kawasan PAS ni, dalam 80 ke 90, makna check and balance tu dah berlaku dalam tu. Yang terlebih tu Sabah Sarawak. Jadi apa yang kita nak lihat sekarang ni, UMNO kena menyedarkan diri, kalau dia bekerjasama secara coalition dengan Perikatan Nasional, tentu UMNO moralisnya akan jatuh, down. Dan tak boleh menang. Sebab dia segmen yang sama. Saya selalu kata pada kiraan saya tak boleh. Dan ini diakui sendiri oleh Setiausaha Agung Barisan Nasional. Jika UMNO without peribumi, kita akan kalah. Dia kata. Jadi soal yang bangkit sekarang, kalau kita UMNO inside, menang atau kalah? Itu soalan dia. Itu yang perlu dijawab. Kalau saya sentuh sebelum hadir ke sesi buat bicara, kalau saya ada buat sedikit research di dalam keputusan PRU yang lepas. Orang banyak yang tanya kalau kerjasama UMNO dan PAS itu berapa banyak lagi dia boleh menang. Ya. Tetapi dia lupa untuk lihat kerjasama UMNO dan keadilan berapa banyak UMNO boleh menang. Jadi kalau kita sentuh kat sini, saya tengok di Kelantan, ada 3 parlimen dan 8 DUN. Kalau UMNO dan Pakatan Harapan bersama, UMNO boleh menang. 3 parlimen, tambahan, bukan yang sedia ada. Yang tambahan 3 dan juga 8 DUN. Kota Baru ada harapan. Bacok di Pasir Putih itu ada harapan untuk UMNO menang kembali. Dan bukan sahaja habis di Kelantan, di Kedah ada 3 parlimen lagi dan ada 5 DUN lagi yang boleh diambil. Kalau di Kedah kita ada Pendang, Jerai dan Sik.
Itu yang boleh dilihat kembali. Jadi dengan keadaan sekarang, bagaimana UMNO nak menghadapi pembahagian kursi di kawasan-kawasan itu jika tidak ikut formula yang Datuk cakap? Ya. Pening. Soal sekarang ini ialah kita kena lihat. Itu sebab saya berat untuk nak bekerjasama dengan DAP. Kan DAP ada 42. Kalaulah kata kawasan saya Bandar Tun Razak, tiba-tiba BN bertanding. Kita punya kajian pengundi Cina 48%. Yang keluar mengundi dalam 40%. 8% yang orang Cina tak mengundi di Bandar Razak tu. 40%. Kalau BN bertanding, kemudian itu BN dah bergabung dengan PI. Anda ingat dia nak sokong ke bersatu tu? Calon yang sekarang. Ataupun dia konsisten nak undi PAS kat kawasan itu. Tak mungkin kerana China dah nampak bahawa BN dah bekerjasama dengan DAP untuk tujuan yang boleh lagi mengikatkan perhubungan untuk mengelakkan polarisasi kaum dan sebagainya. Tentulah. Jadi maknanya UMNO boleh menang dengan mudah. Kerana China takkan nak undi balik Parti Pribumi perkataannya. Tapi tu, anak apa nama ni, menyinggung Datuk punya pandangan tadi tu. Kalau Datuk tengok di Kelantan, Terengganu, dia PAS tak bagi pun laluan walaupun satu kursi esko pun pada UMNO. Kajian campuran tak singgung. Saya nampak di mana keikhlasan. Saya tak lihat bahawa ini perkara yang tak boleh dibaca oleh UMNO. Di Terengganu pun. Dia tidak Pahang menjadi pun. dia tidak menjadi kepada formula seperti Tun Razak buat dulu. Apabila nak bergabung dalam Perikatan dan Barisan Nasional, didahulukan dengan kerajaan campuran di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, kan, untuk membolehkan confident rakyat itu berlaku. Jadi dalam mufakat nasional ni, hak PAS dia tak nak bagi pada UMNO. Hak UMNO dia tak. Ini yang kadang-kadang Saya tak cakap, Datuk cakap. Saya cakap. Urusan ni. Ini bukan urusan saya ni. Urusan saya ni ialah untuk mengembalikan balik mandat rakyat itu je. Nak hapuskan jembalan-jembalan ni. Itu yang kita nak buat. Daripada Apa panggil pada jembalan, kami pada jembalan. Sampai panggil kata, baik panggil jembalan. Jembalan. Kata ni dia tengah hujan je. Kan? Kata ni bagus, dia menjuburkan bumi, dia mengambil minta hujan serangga. turun. Jemalah dia nak merosakkan otak dan memusnahkan apa nama ni, Semua keyakinan. keseluruhan manusia sekali. Ya. Nak mengacau ya. Jadi hadirin sekalian, begitulah selesai pusingan kedua. Ada satu lagi pusingan, beberapa soalan saja. Kita dah berlangsung selama 1 jam. Jadi bagi yang menonton, terus komen, terus like, terus share. Untuk kita sebar luaskan lagi isu dan juga informasi yang saya kira banyak sebenarnya yang perlu diangkat sebagai satu diskusi. Bagi pusingan ketiga, Datuk. Ya. Apa selepas ini? Itu kita letakkan satu way forward. Apa yang kita nak cerita? Jadi kita mulakan dengan Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Pertama sekali, Dia baru pusingan, dia tak ada soalan lagi. Soalan dia adalah, UMNO ni dah biasa jadi abang besar. Dia dah biasa jadi abang besar. Datuk cakap tadi, dia feudal. Dia dah biasa jadi bangsawan. Bila dia bersama-sama dalam satu koalisi, dia akan merasakan dia masuk situ, akulah bos, akulah ketua, aku yang menentukan. Dia dah biasa begitu. Andai kata jadi satu formula untuk Pakatan Harapan bersama UMNO, bagaimana Pakatan Harapan nak berhadapan dengan orang dah biasa jadi ketua ni? dia macam inilah, Umar. 22 bulan UMNO jadi pembangkang. Sudah belajar apa yang memberikan keinsafan pada mereka. Dan apa yang saya lihat, kita mempunyai walaupun dianggap diserang besar, tapi dalam masa 22 bulan sudah cukup mengajar mereka bahawa kuasa rakyat itu ingin melihat perubahan dan juga ajakan paradigma itu dapat dilaksanakan. Dan saya fikir setelah memikirkan dengan strength yang ada, dengan kekuatan yang Pakatan Harapan sudah pun menembokkan kekuatan yang berlaku dalam proses politik hari ini, memberikan ruang kepada UMNO untuk memperkukuhkan lagi tembok itu dan menjadikan halangan sekiranya berlaku aibah yang membolehkan banjir ataupun malapetaka itu menimpa. Dan tembok ini sebenarnya sudah kita kena pasti. Tembok bata yang kekuatan mana yang kita boleh melawan dengan arus. Ini benteng-benteng ini sebenarnya bila kita berlaku kesesaran, kita mengajar diri kita. Falsafah manusia ini, bila berlaku dalam kesusahan, dia akan menilai erti penghidupan lebih positif. Jadi saya nampak abang besar, abang kecil, dia tak timbul. Yang timbul sekarang ini ialah
Bagaimana kita nak pastikan bahawa benteng-benteng untuk kita berdepan dengan banjir ini akan kita dapat selamatkan rakyat yang berada di sekitar itu. Yang berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang waktu banjir sekarang. Jadi benteng itulah yang kita kena fikirkan bersama. Untuk olahan itu, mungkin Datuk macam mana pula dari segi UMNO? Masih merasakan dah insaf ke? Betul ke 22 bulan dah insaf? Atau masih Kalau rasa? UMNO ni insaf, dah buat keputusan awal. Macam mana tu? Apa yang saya nak kata, bahawa UMNO ni kena faham bahawa dia sekarang ketandasan kepimpinan dan pemimpin dia dipertikaikan. Kalau dia lihat dari segi anggota parti pun tak begitu kuat mempertahankan pemimpin. Berbeza dengan PKR dulu. Apabila Anwar ditangkap, didakwa, kes Macam-macam PKR, rakyat dan juga parti menyokong dia. Tetapi dalam UMNO ni, UMNO sendiri dah mendesak Presiden dia letak jawatan, buat poster, berbelah bagi di dalam majlis tertinggi sendiri. Jadi maknanya sekarang ni UMNO tidak jitu dalam memperjuangkannya dan masih confused lagi. Mereka tak hendak membaca masalah mufakat nasional ini. Kita ni sebenarnya bercantum dengan dengan PH ni tak ada kaitan langsung dengan benda lama. Sebab semua itu baik PKR, baik DAP tolak amanah yang lahir daripada perut PAS, mereka adalah janda PAS. Jadi kalau PAS dah pernah buat janda dia, PKR janda dia, DAP dia mendapat kemewahan jadi ESCO, dia buang begitu ya. Jadi apa ada dengan UMNO ni pada PAS? Menurut saya, jadi saya tak nampak ada kekuatan antara mufakat nasional dengan dalamnya ada UMNO dan PAS. Kerana PAS ni tidak menunjukkan contoh yang baik apabila menikah. Terlalu oportunis. Dia lebih merupakan kepentingan nafsu dia ya. Dari itu kalau kita mengambil satu anjakan paradigma yang baru, mencari partner yang lebih nampaknya tidak merosakkan kita. Sebab kalau kita kata PKR dengan DAP, mereka lebih merupakan cakap-cakap politik, bukan dasar. Tetapi PAS dengan PBM bukan cakap politik, cakap dasar. Ada perjanjian, agreement. Waktu bersuara agung UMNO dah berjanji dah. Tapi inilah dia yang berlaku. Jadi pada saya, fenomena yang akan berlaku dalam sebulan dua ini, UMNO ni kalau dalam keadaan Muhyiddin Yassin sekarang, dengan berapa imej yang buruk terhadap dia, saya rasa susah untuk UMNO menang kerana imej PN itu sendiri dah buruk. Kenapa kamu menumpang satu imej yang buruk? Orang kena sakit kusta, kamu pergi menumpang. Betul. Takutlah. Saya nak celah sikit. Datuk cakap awal tadi itu, dia sebenarnya election akan datang itu lebih menjurus kepada siapa Perdana Menteri itu. Ya. Siapa yang dia kini akan menterajui negara. Betul. Itu penting. Saya setuju. Jadi itu very subjektif untuk dibincangkan. Dan kita tak ada pilihan. Anwar ya ada. Exactly. Itu saya cakap. Saya cakap itu, kalau nak bandingkan siapa? Takkan kita nak ambil Muhyiddin, yang kita rasa kebodohan dia amat ketara. Bagaimana you menyakit kanser, you nak kena cucuk vaksin? You kena kanser, adalah vaksin nak kena masuk. Kan? Lagi pun you Perdana Menteri duduk bilik kurungan. Nampak sangat wayang. Bukannya bilik pergi shopping mall, jadi penjajah jual mi goreng. Siapa tu cucuk? You are Prime Minister, doktor banyak kat situ. Jatuh pergi buat drama. Itu sebab saya kata, lain esok kalau Muhyiddin Yassin nak cucuk vaksin tu, kita panggil doktor bebas pergi tengok betul ke ini vaksin. Takut-takut dia masukkan air. Tapi bukanlah kalau sedari boleh lihat, sewaktu Datuk Seri Anwar mengumumkan tentang convincing formidable majority tu di Meridian, petang itu Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat satu pengumuman di pejabat dia lah, dengan keadaan yang sangat penat, sangat sedih, sangat orang kata nak keluar suara pun payah. Pada malam yang sama juga dia pergi berkempen dekat Sabah. Jadi untuk saudara-saudari sedang menonton, boleh cari balik video tu, lihat bagaimana perbezaan pada pukul 3, pukul 4 petang dia bercakap dekat pejabat dia kepada tontonan umum dengan cara dia bercakap masa waktu kempen pilihan raya pada Sadar Senal. Jadi saudara-saudari nilai sedikit tu. Jadi Datuk, saya nak tanya tentang satu survival UMNO. Tak pasal-pasal orang kat Nelal fikir tentang survival UMNO kan. Jadi macam-macam
keadilan. Kita telah melalui satu fasa azab pengkhianatan yang jangan samakanlah macam mana orang MP UMNO lompat ke Bersatu sebelum ni. Berbeza dengan apa yang keadilan hadapi. Tu guntuh kerajaan. Jadi kalau kita sentuh daripada itu. Tetapi hari ni keadilan dah melalui satu fasa pemulihan. Dah clear. Pimpinan tumpu macam mana nak kembalikan mandat segera. Untuk anggota, kita tumpu macam mana nak gerakkan pilihan raya. Macam mana kita nak buat kerja di bawah. Kalau kita tengok dari segi ni, dengan keadaan UMNO yang seolah-olah adakah UMNO sedang melalui bibit-bibit fasa pengkhianatan kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jawatan-jawatan sebagai menteri JLC kepada orang-orang tertentu ni untuk dia beli dengan jawatan. Maka kalau kita lihat formula Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak jauh beza dengan formula Tun Mahathir. Beri jawatan kepada orang keadilan. 22 bulan. Kan 22 bulan tu beri jawatan kepada orang sekian, orang tu kianat. Samalah juga dalam ni menteri orang-orang kanan dalam saf pimpinan UMNO tidak diberi jawatan, beri JLC jaga TMB. Kan? Jadi dengan situasi macam ni, adakah besar potensinya menjurus kepada pengkhianatan lebih besar dalam UMNO, Datuk? Dia kalau ada sekarang ni tidak ada. Maksud saya Belum ada lagi. Proses itu, proses jembalang jadi manusia ni, dia punya masalah begini. Sama dengan UMNO. Saya pernah percaya yang lompat dalam UMNO ni, kerana ini taktik yang dilakukan oleh zaman Tun Razak, zaman Husin On, zaman Mahathir, Pak Lah mungkin tak buat lah. Najib pun saya rasa dia buat begitu. Iaitu, ahli-ahli UMNO ni dibuat kunjungan hormat oleh ahli-ahli Parlimen UMNO ni, oleh orang yang macam SPRM itu. Ataupun ahli UMNO ni dipanggil untuk berjumpa dengan somebody yang ada power, beritahu. Bukan dia tunjuk apa pun, bukan dia beritahu pun file dia. Sebab ini cerita benar. Waktu saya dulu, dah lama dalam politik ni Datuk. Almarhum Yusuf Abdul Kadir, Peguam Negara. Dia ceritakan kepada saya, waktu MCA ni banyak sangat minta, menteri dia, tak payah sebut lah menteri dia. Dia kata, Tun Razak panggil, dia panggil tu menteri-menteri tu. Jadi dia panggil lah menteri tu. Jadi file dia tu kat sini lah. Katalah Abdul Sani ada kat sini. Jadi Abdul Sani duduk kat situ. Dia kata, ni lah duduk lah. You ni janganlah buat apa. Ini you patut terima kasih lah. Tun Razak. Ni file you ni dia tu. Dah setuju lah nak cah you. Tapi Tun Razak alang dia dah. Ini ayat betul. Yang pernah berlaku. Dan kalau veteran tak ada lagi dah zaman kabinet ni. Tapi ini, jadi saya pernah percaya jembalan yang lompat ni sebenarnya ada dibuat benda yang tu. Yang seberit tu jelas lah. Yang itu dengan kes dia. Maknanya itu sebab saya kata, Common Plus ya, Muhyiddin punya kerajaan ni kononnya bebas daripada Mahathir. Dan buatlah drama pecah sana pecah sini. Kan? Tu buat pejuang pula. Tu berperjuang itu hanya untuk sebab dia pun tahu. Itu sebab 6 orang yang ikut. Mazli pun keluar awal lah. Kan? Sebab mereka nampak. Jadi tiga. Jadi soal yang bangkit sekarang, mereka ni semua ni macam Azmin bawa dia. Cuba cek muka personality masing-masing tu. Yang tak ada apa-apa kekal dalam PKR. Kan? Kekal dengan 38 orang mantap menyokong presiden. Menteri dia pun yang pernah jadi menteri pun okey. Khasnya pada DAP dia relax ya, tak ada apa-apa. Ada kan? Sebab dia tidak melakukan apa-apa. Waktu tu malah waktu dulu di wawakan Tony Puan ni begini tak pula didakwa sampai sekarang. Jadi soal yang bangkit sekarang ni, doktrin dalam UMNO ni, kalaulah pemimpin yang ada sekarang ni betul-betul bersih, tak terlibat dalam apa-apa korupsi, salah guna kuasa, kita kena buat pendirian yang jelas lah, tanpa takut apa-apa. Tetapi saya percaya, ada orang beritahu saya, yang ada dalam pimpinan UMNO ni masih ada lagi lukanya. Ceritanya. Ada lukanya lagi. Jadi itu sebab waktu bajet semua meluru pergi. Sebab semua itu mungkin dilantik JLC itu tak penting. Tetapi yang dikunjungi oleh pegawai-pegawai penguatkuasa, tak payah sebut siapa penguatkuasa tu, kemungkinan dia bertukar. Tapi kalau saya lah, kau ada orang jumpa kau ada orang jumpa kau, berapa? 10 orang. Jom kita tumbangkan kerajaan ini. Ya kan? Tolak bajet. Yang ini, apa politik dia? Kamu dah dikunjungi,
Lepas tu kamu pergi sokong bajet tu. Kan gila tu macam 6 orang tu. Kamu dah didakwa mahkamah. Buat apa kamu nak sokong? Ambil kunci penjaga Sungai Buloh lah. Bukti dia tempanan lah. Jadi setakat ni Datuk lihat potensi pengkhianatan macam mana keadilan alami tu Sudah berakhir. Dah tak ada lagi. dah tak ada. Dah UMNO ni saya kata tak ada. Hanya pengkhianatannya sekarang ni melawan Presiden. Tak habis-habis lagi. Itu masih berjalan. Berapa kan- banyak camp tu? Tenang cakap lah. Berapa banyak camp ni? Sekarang ni dalam UMNO ni kami panggil kabilah. Okey. Kabilah yang agak masih lagi menghasut itulah Menteri Luar tu Syamsuddin Husin. Itulah kabilahnya. Kabilah yang banyak lagi bagi dua sekarang. Itu sebab dia lantik jadi bendahari dengan keadaan supaya jangan berteruskan operasi kabilah hari. Tapi nampak kabilah ni tak berhenti pun. Kat Terus situ juga. jadi sentuh tentang tu. Yang masalah Datuk, yang masalah sangat dengan UMNO ni nak kerjasama dengan Pakatan Harapan, katanya sebab DAP ada dalam tu. Tu yang payah sangat. Lepas tu jadi isu di Perak, walaupun DAP dengan tangan terbuka bersedia menerima UMNO sebagai rakan kerjasama, tetapi UMNO dilihat kalau DAP jadi EXCO mungkin akan bermasalah kepada mereka. Tapi saya kira pada tahun 1960-an ada satu kerjasama dah sebenarnya antara UMNO dan DAP untuk menubuhkan kerajaan. Boleh Datuk? Boleh pandang? Selangor Datuk Arum. Selangor. Selangor Datuk Arum ni masa tu Tak dia cukup. Masa tu dia balik daripada dapat persetujuan DAP tu lah berlaku 13 Mei. Berada Berada 13 Mei. sama. Mana DAP dah menyokong UMNO ni daripada tahun 69. Jadi balik pada sejarah yang dekat Selangor ni dan juga Perak ni, kita ada keberangkalian yang tidak boleh kita sama-sama duduk dan bincang. Sebab yang menjadi tonggak ni, balik apa Datuk Zahri cakap tadi, ialah Perdana Menteri itu sendiri. Masa 22 bulan, kita dirosakkan oleh siapa? Perdana Menteri itulah. Kalau nak menyerang, Perdana Menteri itulah yang mengendalikan nahoda ni. Tetapi dalam masa waktu ketika ini, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat jadi Perdana Menteri, insya-Allah kawal selia tu akan berlandaskan kepada istizam yang nak dibawa. Itu penting. Perdana Menteri ni kalau dia ada manusiawi dalam jiwanya itu, sudah melengkapkan ataupun humility yang cukup memberikan kesan baik kepada rakyat dan negara. Itu sudah membolehkan kerjasama semua pihak akan berlaku. Saya yakin, Datuk Zahrin, saya yakin kalau Anwar menjadi Perdana Menteri, kekecohan untuk kuasa itu berakhir. Untuk kita tumpukan kepada pacuan ekonomi negara, untuk kita bina semula negara. Dan kita bantu rakyat yang miskin dan bersiap siaga dengan pekerjaan pada anak-anak muda untuk mereka berdepan dalam keadaan selepas COVID. Saya yakin dan saya percaya. Sebab saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika zaman 1998, ketika Eric Chia yang Datuk Zahrin cakap tu sudah cukup menegaskan siapa ini susuk tubuhnya Anwar Ibrahim. Kalau dia dah tahu Eric Chia yang dilantik Eric Chia ni Perdana Menteri, pun dia suruh membantu pencegah rasuah, bukan BPR. Siasat dan buka fail. Dia tahu apa yang akan dia depan nanti, tetapi dia lakukan kerana dirinya tidak membenarkan rompakan, pemunggahan harta dan penyelewengan berlaku dalam dia diduduk dalam tempok kepimpinan. Cuba bayangkan kalau dia Perdana Menteri. Amat tak, Datuk? Ya. Jadi itu sebab kalau nak kata tentang kerjasama, macam saya sendiri alami kan, saya orang Johor. Kat Johor sini ada kawan-kawan daripada UMNO, jom kita try buat satu program sama-sama, bagi letup sikit kan. Jadi mood di akar umbi tu dah ada. Kan, tentang desakan akar umbi, sebab saya kira yang kawan-kawan dekat dalam UMNO lebih selesa berkawan dengan keadilan berbanding dengan bersatu. Seperti hari ni lah. Macam hari ni lah. Saya. Datuk Zahrin tahu saya fikir. Saya tahu Datuk Zahrin orang kuat UMNO. Okey je. Dan pernah menjadi pemimpin peringkat pusat ketika dia remaja dulu. Dan kenapa saya boleh duduk satu meja ataupun satu forum dengan dia? Sebab kita ni jiwa perjuangan yang sama. Satu benda lah yang saya nak cakap lah. Ini pengalaman saya lah. Ada Anwar Ibrahim ni. Orang selalu tengok saya ada upload gambar saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Dan Anwar Ibrahim ni manusia yang tak ada dalam UMNO. Apa saya kata dia tak ada dalam UMNO? Saya membalun dia. Daripada 12 tahun lah. Waktu saya dalam pemuda UMNO, saya balun dia. Lepas tu buat buku dalil 20. Reformasi saya lawan. Lawan. Tapi dia berjumpa dengan saya sekali tak pernah cakap, apa hal kau jadi balun aku? Kau ni apa tak? Tak ada.
Hello Zarin, apa khabar? Anak macam mana? Keluarga okey? Jadi ini yang saya lihat kebesaran Anwar ni. Sebab saya ada pengalaman. Ini kadang-kadang saya baru balun seorang menteri ataupun ke pemimpin UMNO. So pegawai semua telefon. Ulat monyet semua datang. Kau apa kau hentam? Kau ni tak dapat duit lah. Balun dia. Sial tak itu nama dia. Jadi soalnya, Anwar Ibrahim tidak begitu. Tak pernah sekali. Malah waktu dia keluar jail pada tahun 2008, saya call, dia jawab. Masa tu nombor telefon yang lama tu. Kemudian waktu dia dapat pengampunan, ada kawan berjumpa dia. Paskan telefon, dia bercakap dengan saya dengan baik. Zarin, apa khabar? Nanti kita sembang lah. Dan saya buat apa jumpa dengan dia. Inilah manusia bernama Anwar. Jadi bila awak lihat Anwar, awak kata, oh Zarin kau jaga Anwar. Kata aku kalau Anwar nak try, aku dah try 2004, 2005 dulu kata. Laki saya kata tak ada masalah. Sebab saya kata saya tak nampak kan. Tapi pada saya itu sebab saya, apa orang kata terhadap Anwar ni dari segi hubungan berkawan, dia adalah terbaik. Dan maklumkan Zahid ini cerita betul. Zahid masih hidup lagi jadi Presiden UMNO. Waktu digambar Kementerian Belia dan Sukan, bilik dia sebagai politik, dia sebagai politik pada Najib Razak. Masa Belia dan Sukan tu. Belakang dia tu ada 2 gambar. Masa itu tahun 87, Anwar hanya menteri. Bukannya apa, ketua pemuda saja. Atas belakang dia gambar Najib ni. Dia kata dengan Datuk Seri Anwar. Ni my boss. Maknanya dia punya Najib lah. Ini I punya leader. Oh, okey. Jadi kalau sekarang ni Zahid dengan Anwar kembali balik ke 30 tahun yang lalu, saya rasa track untuk nak pergi ke atas kerjasama antara PH dan BN ini tidak menjadi fantasi, reality. Dan ini akan menaikkan lagi imej Zahid Hamidi. Tetapi bila Zahid asyik tulis konsisten, tetap menyokong BN, itu yang menurun itu. Kerana rakyat hendakkan sekarang Zahid Hamidi buat keputusan yang agak paradigmanya berbeza, iaitu mau bekerjasama. Pedulikanlah Muhyiddin ni. Muhyiddin pun kalau pilihan raya akan datang, UMNO menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dipukul mati kan orang begini sebab penyakit kanser. Takkan rakyat nak orang penyakit kanser jadi menteri. Kemudian dengan luka yang ada sekarang, anak menantu semua buat bisnes, sudah terdedah. Baru keluar di dalam media sosial, 1.2 bilion projek immigration dapat dekat anak dia. Jadi ini akan bagi kemarahan rakyat. Jadi kalau tengok saya nak celah sikit Datuk bercakap tadi. Dia kata saya dapat maklumat juga yang kata immigration ambil pekerja asing tu 1.2 juta. Tapi saya dalam keadaan COVID, pekerja dah dibuang 1 juta lebih. Nak ambil orang luar pula. Kita perlu orang lagi luar nak masuk ni. Apa bak saya pula jadi pandangan Datuk macam mana ni? Ini semua nak ambil hasil untung daripada apa nama ni, berjualan manusia agak-agak. Agak-agaknya itu sebab saya kata kalau vaksin tu harga dia tinggi, ada kena cari duit pilihan raya. Ya kan? Dan pilihan raya nak dekat, contohnya, katalah vaksin ini nanti dah dimasukkan. Di Malaysia semua orang. Kamu nak ada kad saringan dia lah. Yang you kena pakai untuk pergi Hong Kong begini. Yang itu saja, mungkin dia kata, okey, ni harga dia 5 bilion. Tapi you buat 7 bilion. 2 bilion untuk I, 5 bilion untuk you. Jadi apa nak jadi negara ni? Yang ini bukan rompak di siang hari tau. Dengan polis ada, dengan kereta kebal tentera ada, dia pergi juga merompak. Jadi negara nak ke mana? Saya sekarang ni hilang hormat pada Kerajaan Perikatan China kerana beberapa benda yang tersiar ini menjadi fakta yang betul. Ya. Bukannya tomahan. Penutup untuk pusingan ketiga ni. Saya nak bertanya. Dengan keadaan sekarang, UMNO ni dilihat macam anak dara sunti. Tak ada. Kata sabar lu. Kita nak bagi UMNO sikit, nak bagi dia senyum sikit kan. Kita jawab umpama dengar lu. Kalau tu umpama begitu, ramai yang apa? Mengharapkan bersama katanya. Bersatu mengharapkan bersama. Tetapi nak kalau meminang kan, nak meminang ni, nak kamu menunggu. nak meminang apa? Kata nenek kebaya yang di make up ke jadi negara. Apalah, ada make up cantik kan nampak kan. Jadi dengan keadaan sekarang ni nenek kebaya yang di make up kan macam anak dara untuk malu-malu. Dia dah make up tu, tak apa je, penting dah make up. Jadi sekarang ni dengan keadaan UMNO ni, dia main tarik tali, duduk dalam PN tak duduk dalam PN pun. Nak bersama PH pun
tak ada jawapan. Ya. Nak kata muafakat nasional pun tak berdaftar. Yang kata nak muafakat nasional dengan dia tu pun dah pergi ke PN. Ya. Jadi takut daripada anak dara sunti jadi pergi anak dara tua ke apa ke. Yang Datuk cakap apa tadi? Nenek kebayang. Nenek kebayan pula. Apa cerita dia? Adakah UMNO berpotensi Datuk? Adakah UMNO berpotensi untuk jadi macam parti Golkar di Indonesia? Potensi dah ada, dah berlaku sekarang. Golkar dah tinggal sejarah. Dah jadi parti yang duduk di bawah ya. Jadi UMNO sebenarnya sudah jadi Golkar. Kebangkitan Golkar tak dapat dibuat walaupun Akbar Tanjung dan selepasnya cuba untuk membina Golkar sebagai dominan di Indonesia, gagal. UMNO begini juga, bila hilang kuasa dengan keadaan presiden yang sedemikian, sekejap nak, sekejap tidak ini, tak ada pendirian ini, kita juga memakan hari untuk menghadapi pilihan raya. Kabarnya pilihan raya mengejut nak dibuat bulan 4. Kan itu sebab saya kata dalam Malaysia, dalam dunia ni, dalam sejarah Malaysia ni, Malaysia yang ada punya Perdana Menteri yang kurang cerdik, iaitu umumkan pilihan raya selepas pandemik. Tapi pengukur aras dia di mana pandemik ni habis nak buat pilihan raya. Tak pernah berlaku dalam sejarah UMNO. Perdana Menteri kata akan ada pilihan raya selepas ni. Dekat Sabah pada sebut. Kalau menang di Sabah, akan segera buat pilihan raya. Menang kat Sabah, buat pilihan raya. Sampai sekarang tak buat pilihan raya. Ada tu dia ubah ayat ubah. Kerana nasihat macam gemuk ni. Makcik gemuk nasihat politik botak dia tu punya nasihat. Iaitu pandemik tamat. Masalahnya sekarang, tadi ada orang tanya saya. Datuk dia secara peribadi macam mana pilihan raya. Saya kata kalau saya jadi Muhyiddin, untuk apa majoriti cukup? Apa yang nak dibubarkan? Tapi sekarang ni rakyat mendesak. Bubar, cepatkan pilihan raya kan daripada mulut dia. Jadi soal berkaitan sekarang kalau berlaku pilihan raya dalam keadaan tak lagi lengkap percaturan politik kita, jadi UMNO mungkin ditolak rakyat. Ini yang masalah dia. Kalau PBN masuk dengan kewangan, ini yang berlaku, kebodohan kepimpinan Barisan Nasional dan UMNO waktu di Sabah. Tempat kawasan dia kuat, dia baginya Tak sebab kursi tu kursi yang lompat. Kursi yang lompat yang Haji. Yelah kawasan tu kuat. Patutnya UMNO ni kalau cerdik, kawasan yang dikuat bagi pada dia. Yang agak UMNO mana-mana nyawa ikan, dia bagilah pada ni. Tak tahu macam jadi mana UMNO ni dah ditipu di kawasan di Sabah, masih lagi boleh ditipu pilihan raya yang akan datang. Tak tahulah apa benda dia fikir. Jadi begitulah saya diskusi kita, saya kira agak menarik pada hari ini dengan beberapa kupasan yang banyak cerita sebenarnya di sebalik tabir apa semua. Jadi sebagai rumusan Datuk, seminit je saya bagi, tak lebih. Seminit je realiti atau fantasi daripada kaca mata Datuk. Kalau kita lihat dari segi kesedaran bangsa Melayu dan 5 doktrin yang dipegang oleh parti Melayu, kita patut, jika parti-parti seperti PH ini tidak melanggar doktrin itu, kita jadikan dia realiti. Supaya boleh membina bangsa yang kuat, negara yang maju. Sebab negara ini sekarang ini, sejak menjak ini, selama 5-6 tahun ini, polarisasi kaum begitu jelas. Kemudian itu kita nampak sara, iaitu suku, agama dan rasis dan antara golongan begitu jurangnya. Jadi kita perlukan satu kepimpinan yang boleh command kita sekarang. Dari itu saya rasalah, pada pendapat saya, fantasi ini pada orang yang takut bayang-bayang. Realiti pada orang yang berani mahu perubahan. Itu saja. Terima kasih yang berbahagia Datuk Zaharin. Yang Muhammad Datuk, rumusan 1 minit, fantasi atau realiti? Saya yakin dan saya percaya perkara itu boleh berlaku dengan ditunjangkan oleh kekuatan dalaman, iaitu ingin melihat negara ini diselamatkan, dibina semula, dan kita tidak ada waktu untuk kita menenung kembali sejarah silap. Yang penting kita nak ke depan, rakyat kita itu memerlukan dan menagih tentang negara yang mereka harap dapat berteduh dan berpaut. Dan saya yakin perkara ini boleh dilaksanakan. Terima kasih yang berhormat Datuk, yang berbahagia. Jumpa lagi dah. Apa dia? Jumpa lagi. Mesti, panggil lagi, jangan tak mesti. panggil. Kita mesti panggil. Kita mesti panggil punya kan. Lagi-lagi kalau dah makin dekat jangan tak panggil. Kita panggil, saya datang. Topik live berapa? Makin dekat usaha tu, makin kita panggil tu. Jadi saya bagi begitulah kupasan untuk hari ini. Negara dah hilang satu kerangka besar yang perlu difikir. Kita
cerita berpuluh tahun tentang Melayu, tentang kaum, tentang itu, tentang ini. Ya, kita sama-sama bertahan. Tapi kita asyik berbalik pada cerita itu. Tak selesai-selesai cerita itu. Sedangkan kerangka yang lebih besar yang perlu kita cerita adalah soal ekonomi. Macam mana kita nak jaga ekonomi negara. Macam mana kita nak stabilkan. Macam mana kita nak betul takbir urus. Kos sara hidup macam mana kita nak stabilkan. Banyak lagi peluang-peluang pekerjaan. Pentadbiran inilah yang kita kena reformasikan. Jadi, saudara-saudari, mungkin saya pun juga percaya andai kata UMNO bersedia untuk bersama Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan bersedia untuk bersama dengan UMNO, satu perkara yang asyik kita bincang dulu. Kaum lah, itulah, ini apa semua kita letak ke tepi, kita boleh fokus untuk bina semula negara. Ya, hadirin dan hadirat sekalian, saya Umar Muhtair Manap mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menanti dan juga menyokong sepanjang penganjuran Borak Dahsyat Studio Jalan Kapar. Terus kongsikan, terus sebar luaskan informasi pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang mendatang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.